Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua anak-anak murid cikgu. Hai, apa khabar semua? Hujung minggu hari tu macam mana? Seronok? Dah boleh jalan-jalan ni kan? Boleh rehat-rehat sekejap. Sekarang kita sambung lagi belajar untuk minggu ini. Okey, hari ini cikgu punya GM ni adalah lebih kepada membincangkan kertas lembaran kerja 1 sains. Okey, jadi pastikan awak ada kertas dan kita akan semak jawapan bersama-sama. Okey, so lembaran kerja 1 sains, cikgu berikan cuma 2 muka surat dan latihan itu tidaklah begitu sukar ya. Lebih kepada untuk kita mengulang kaji tajuk bagi bab 1. Okey, pastikan awak bersedia dengan pen. Alright, so kita tengok soalan nombor 1. Rajah 1 menunjukkan sistem saraf manusia. Labelkan rajah menggunakan perkataan yang diberi. Okey, kita diberikan pada gambar itu adalah gambaran sistem saraf manusia. Jadi A dah ditunjukkan dalam bracket di situ, saraf kranium dan saraf spina. Jadi bagi A, jawapan dia ialah sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium dan juga saraf spina. Okey, so untuk B tu senang sebab dia terus direct label kepada kepala kita. Jadi B ialah otak. Alright. Untuk C ialah saraf tunjang dan D ialah sistem saraf pusat. Okey, macam mana cikgu tahu A tu adalah sistem saraf periferi dan D ialah sistem saraf pusat? Cikgu tengok kepada labeling. Untuk A tu terang nyata ditunjukkan saraf kranium dan saraf spina. Maka jawapan dia tak lain tak bukan mestilah sistem saraf periferi. Okey? Jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Rajah berikut menunjukkan beberapa aktiviti manusia. Kena pasti jenis gerak balas bagi setiap aktiviti dan tuliskan tindakan terkawal atau tindakan luar kawal dalam peta yang disediakan. Okey, kita imbas kembali apa itu tindakan terkawal. Tindakan terkawal adalah tindakan yang dilakukan atas kehendak diri. Kita yang nak buat suatu aktiviti itu. Maka itu namanya tindakan terkawal. Tindakan terkawal adalah tindakan yang dikawal oleh otak dan kita punya upaya untuk kontrol tindakan itu. Okey, jadi tindakan luar kawal adalah tindakan yang tidak dapat dikawal oleh kehendak diri. So kita tengok gambar pertama, menunggang basikal. Menunggang basikal dikawal oleh otak dan juga kehendak diri kita. Maka itu dikatakan sebagai tindakan terkawal. Okey, pergi kepada B. B ialah pernafasan. Pernafasan ni kita sedar ke, kita tak sedar ke, ia tetap berjalan. Jadi untuk pernafasan itu adalah tindakan luar kawal. Okey, pergi kepada C. C ialah pencernaan. Pencernaan berjalan tanpa kita sedar juga. Masa kita tidur pun pencernaan tetap berlaku. Jadi pencernaan ialah tindakan luar kawal. Okey? Now, last kali, menimbang bola. Awak main bola, awak balancekan bola atas satu sepakan sahaja. Jadi itu ialah tindakan terkawal. Okey? So, habis untuk soalan nombor 2. Kita pergi sekarang kepada soalan ketiga. Soalan ketiga, raja di bawah menunjukkan alat-alat ciptaan manusia. Tandakan tik bagi alat yang membantu mengatasi had pendengaran manusia dan pangkah bagi alat yang tidak membantu. Jadi gambar yang pertama itu namanya hearing aid, alat bantu dengar yang digunakan oleh orang kelainan upaya OKU. Jadi nama pun alat bantu dengar, maka gambar pertama ialah satu tik. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ialah sebuah hailer. Hailer ni kalau tak salah cikgu nama dia pembesar suara lah.
Okey? Jadi Hela ialah alat bantu dengar. Kenapa Hela kita panggil alat bantu dengar, Wak? Sebabnya kalau seorang tu bercakap dalam tempat yang sangat ramai orang. Cikgu ambil contoh hari sukan. Kalau kita hari sukan, kita duduk kat padang kan. Cikgu bercakap guna Hela, awak yang jauh pun boleh dengar arahan yang sedang diberikan. Jadi itu namanya alat bantu dengar. Okey? Nah, kita pergi kepada soalan nombor 3. Gambar ketiga ialah sebuah telefon bimbit. Jadi telefon bimbit bukanlah alat bantu dengar. Dia lebih kepada alat bantuan komunikasi. Okey? Kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat ni awak selalu tengok doktor pakai. Tapi selalu salah nama. Yang doktor pakai itu, nama alat itu stetoskop. Nama dia apa? Stetoskop. Okey, stetoskop adalah kita kategorikan stetoskop sebagai alat bantu dengar sebabnya ia membantu para doktor dan jururawat untuk cek kita punya degupan jantung, bunyi degupan jantung kita lah, dan juga bagi pengaliran keluar dan masuk udara ke dalam peparu. Okay? Jadi kerana alat itu bantu kita dengar bunyi yang sangat perlahan, kita panggil itu sebagai alat bantuan mendengar. Okey, senang saja, tak susah mana pun. Okey, kita pergi soalan nombor 4. Raja di bawah menunjukkan beberapa gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan persekitaran. Nyatakan jenis gerak balas yang betul bagi setiap raja di bawah menggunakan perkataan-perkataan yang diberi. Okey, gambar pertama sebuah pasu yang terbaring tapi daun dia naik ke atas tapi akar turun ke bawah. Itu adalah gerak balas geotropisme. Okey, kita pergi gambar kedua. Gambar kedua ialah satu tumbuhan yang diletakkan di dalam kotak kaca lut sinar. Tanah tu kering tapi ada satu bahagian yang ada air. Dan kita nampak secara jelas dalam gambar itu akar tumbuh ke arah air tadi. Jadi itu dinamakan sebagai gerak balas hidrotropisme. Ingat, dalam sains, hidro bererti air. Okey? Now, kita pergi gambar ketiga. C itu. C itu senang sangat. Gambar pokok bunga matahari dan ada matahari, pokok bunga itu tumbuh ikut cahaya matahari. Jadi, terang nyata itu ialah fototropisme. Dalam sains, foto bererti cahaya. Okey, jadi rangsangannya cahayalah. Dan untuk D, D lain sikit. Kita ada pokok yang mempunyai struktur sulur paut dan sulur paut itu melilit pada satu struktur batang atau kayu yang ada di persekitaran. Dia tompang lilit badan dia dan dia dapat, pokok tu dapat memanjat. Jadi itu namanya stigmotropisme. Okey? Last sekali. Soalan nombor 5. Okey? Padankan jenis penglihatan stereoskopik dan monokular kepada pernyataan-pernyataan yang betul. Okey, kita imbas balik. Apa itu penglihatan stereoskopik? Penglihatan stereoskopik ialah penglihatan yang menggunakan kedua-dua belah mata. Bila menggunakan kedua belah mata, maka mata mesti terletak di hadapan kepala. Jadi macam kita lah. Jadi manusia mempunyai penglihatan stereoskopik. Jadi apakah haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik? Untuk yang ini sangat mudah. Kita bila nama binatang tu kita terima, kita fikir binatang itu ialah mangsa atau pemangsa. Kalau pemangsa, matanya di depan, dia adalah haiwan yang dapat menganggar jarak dengan sangat baik, maka pemangsa mempunyai penglihatan stereoskopik. Jadi itu kelebihan untuk penglihatan stereoskopik ya. Boleh menganggar jarak dengan sangat baik. Okey, bagi penglihatan monokular. Penglihatan monokular ialah penglihatan yang menggunakan sebelah mata sahaja. Dan sebelah mata itu berada di sebelah kiri dan kanan kepala.
Okey, jadi bila mata itu berada di kiri dan kanan kepala, maka dia boleh melihat, dia punya julat penglihatan adalah sangat luas. Penglihatan monokular adalah bagi haiwan. Okey, itu adalah penjelasan tentang penglihatan stereoskopik dan penglihatan monokular. Jadi, kita nak cari penyataan mana yang menyokong stereoskopik. So, untuk yang pertama, kambing, tikus dan ayam mempunyai jenis penglihatan ini. Kambing, tikus dan ayam ialah haiwan mangsa, maka statement pertama menyokong monokular. Statement yang kedua, boleh menganggar jarak objek dengan tepat. So kalau tepat, itu namanya penglihatan stereoskopik. Okay? Now, untuk statement yang ketiga, mata terletak di tepi kepala, di sisi kepala. Itu ialah penglihatan monokular. Sukar menganggar jarak objek dengan tepat. Jadi susah nak agak jarak, itu ialah penglihatan monokular. Kedua-dua mata berada di hadapan kepala. Oh, yang ini straightforward lah. Ini ialah stereoskopik. Dan yang terakhir, helang, singa dan kucing mempunyai jenis penglihatan ini. Maka ini ialah penglihatan stereoskopik. Okey, jadi habis untuk perbincangan bagi jawapan lembaran kerja 1 sains. Jadi terima kasih kerana menonton video ini dan cikgu jumpa awak lagi pada video yang akan datang. Terima kasih semua.